Hai. Assalamualaikum. Ini kita berjumpa lagi. Saya Linda Mazlinda, eja Susu Situ Joy. Ingat susu, ingat Situ Joy. Okey, hari ini seperti biasa. Hari ini seperti biasa saya nak berkongsi dengan anda. Okey. Sebelum tu selamat petang lah ya. Pukul apa ni? 4 lebih lah. Time santai-santai, terutama suri rumah. Mungkin anak dah dekat pergi sekolah, tengah belajar kan. Mungkin sesi petang, belum balik lah ya. Kalau sesi pagi tu dah balik dah lama dah balik, betul tak? Okey, hari ni saya nak sharekan kalau ikut tajuk 3 kumpulan makanan untuk kawal diabetes. Kira sambungan dari semalam ya. Sambungan dari semalam. Ini makanan lah pula. Okey, makanan 3 kumpulan makanan untuk kawal diabetes. Kumpulan yang pertama iaitu senarai yang perlu dielakkan. Dielakkan tau. Jangan ambil lah kalau boleh. Ya, sebab itu kena elak. Okey. Apa yang perlu dielak? Antaranya semua jenis gula. Gula putih, gula perang, gula batu dan gula madu. Itu antara jenis gula. Yang ini perlu dielak ya. Jangan diambil, dielak. Okey. Selain dari itu, minuman manis termasuk minuman berkarbonat dan kodium. Ni confirm manis sebab tu tak boleh minum. Okey, sebab yang ini semua dah dicampur-campur lah. Dah tentu confirm manis. Kita pun tak tahu apa lagi bahan-bahan dalam minuman tu ya. Sebab dia jenis yang dah siapnya. Okey, sapuan roti seperti jam dan kaya. Ini manis juga. Confirm manis. Jam. Saya sendiri tak suka jam. Memang tak suka jam. Kaya boleh lah sesekali. Kan? Saya memang kalau biasanya saya elak gula yang terpaksa ditambah lah. Saya memang elak punya. Terutama kuih-kuih manis, air yang manis, saya cuba elak. Tapi saya insyaAllah tak rasanya setakat ni belum ada kencing manis lah. Okey. Sapuan roti tadi saya dah bagi tahu, jam dan kaya. Okey, makanan manis seperti gula-gula. Bergerak pula dia. Macam mana tu? Okey, seperti gula-gula. Biasa jarang kot umur-umur yang ada kencing manis ni suka gula-gula. Tapi saya tak pastilah kan. Orang lain saya tak pasti, tapi saya memang tak suka gula-gula. Kek,
susu pekat manis, kuih manis, itu elakkan. Kuih manis, kebanyakan kuih manis lah ya. Jarang jumpa yang pedas lah kan. Jarang jumpa. Okey. Pencuci mulut. Pencuci mulut termasuk buah-buahan dalam tin dan juga agar-agar lah. Biasa agar-agar ni kita buat sendiri kan. Buat sendiri, ataupun ada jenis yang dah siap serbuk juga. Dah siap serbuk, kemudian kita cuma masak seketika, lepas tu jadilah agar-agar. Ada juga yang macam tu. Ini semua yang perlu dielak. Maknanya kita tak tahu kandungan makanan ni ada gula ke tidak, kita pun tak pasti, tapi cuba elak. Okay, macam kuih-kuih manis dah tentulah ada gula kan. Okey, kumpulan yang kedua iaitu makanan yang diambil mengikut sukatan. Jangan main hantam je. Tahu? Jangan main hantam je. Ikut sukatan maksudnya bajet-bajet lah, agak-agak lah. Jangan berlebih-lebih. Betul tak? Nak sihat kenalah macam tu. Okey. Iaitu biji rin, nasi. Nasi sebab itu ada yang kata suku separuh-separuh. Maksudnya suku nasi, yang separuh lagi tu lauk, dan separuh lagi sayur. Macam tu lah sukatannya. Suku separuh-separuh. Nasi tu paling sikit lah. Yang lain atas je lah, sayur-sayuran dan mungkin ikan, mungkin ayam. Okey, roti, biskut, lagi apa? Kuih yang tak manis lah. Ada juga kuih yang tak manis kan. Contoh apa kuih tak manis? Contoh kari puff. Tapi kadang-kadang inti tu pun ada yang letak gula. Kan bahaya kan. Okey. Tu dia antara lain iaitu pasta, makaroni, bihun, laksa. Ini pun perlukan sukatan. Jangan ambil lebih-lebih. Okey. Lagi chapati, roti canai, thosai, lagi ubi kentang. Ini semua jenis ubi lah. Ubi kentang, ubi kayu, ubi keladi, lagi apa? Ubi keledek kan. Pun sama juga. Kekacang. Apa-apa jenis kacang lah. Kekacang susu dan produk tenusu dan buah-buahan. Buah-buahan pun perlukan sukatan sebab ada yang manis yang perlu ada sukatan lah ya. Memang ada manis buah, tapi kadang-kadang manis buah ni terlalu manis juga. Contoh anggur kan. So kena ada sukatan dan berkira-kira lah nak ngambilnya. Tak payahlah nak berlebih-lebih kan. Okay. Dan kumpulan yang ketiga, agak-agak apa kumpulan ketiga ni? Kumpulan ketiga iaitu makanan yang boleh diambil secara bebas. Best kan bunyi dia. Boleh diambil secara bebas. Antaranya ialah semua sayur-sayuran seperti bayam, kailan, sawi. Sedap tak sayur ni? Kalau bayam, kailan okey lagi kan. Kalau sawi, alamak, air pahit lah. Tapi ada jenis sawi yang tak pahit juga. Ada. Lagi
sayuran berkanji seperti lobak merah, lobak putih, labu. Itu boleh ambil banyak mana lah, bebas nak ambil. Sedap tak? Setengah orang dia suka, macam anak saya dia suka ambil macam tu je, lobak merah. Lobak merah dia kata sedap, manis. Tapi saya tak boleh tahan. Minum air carrot pun saya tak boleh tahan. Dia kata tak sama, walaupun mak dengan anak tak sama juga Okey. Semua minuman tanpa gula. Confirm lah ini boleh ambil Contoh teh Cina. Bagus kan teh Cina ni? Selalunya pergi makan kat luar minta lah teh Cina untuk elak manis ni. Air kosong, kopi, teh tanpa gula. Tak payahlah nak tambah. Kopi tu memanglah pahit, tapi kalau tak boleh kopi, tukarlah kepada teh, tapi jangan letak gula. Lagi antaranya ialah rempah ratus ataupun herba seperti cili, serbuk kari, ketumbar, halia. Lagi apa? Lada hitam, asam jawa. Itu semua yang ambil lah banyak mana pun. Ibarat macam tu lah. Semua daging tanpa lemak, contohnya ayam tanpa kulit dan lemak. Dan lagi telur pula, ikan dan ikan, tahu. Ialah telur termasuk lah. Okey, semua daging tanpa lemak. Okey, itu antara kumpulan yang ketiga yang anda bebas, tak payah sukatan lah, boleh diambil secara bebas. Macam best bebas, tapi tengok dia punya kategori makanan ni silap-silap semua tak nak ambil kan. Ada je, boleh adjust cara sediakan, cara masak. Mungkin boleh adjust sebenarnya. Pandai-pandai nak adjust lah. Ya. Kadang-kadang kita sampai tak tahu nak masak apa, nak sediakan apa, sebab terlampau kontrol. Yang ni sesuai, yang ni tak sesuai, betul tak? Terlampau berjaga-jaga. Kadang-kadang kita rasa macam tak ada apa dah nak makan, tak ada apa yang sesuai. Tapi ada je. Ini antara contoh-contoh makanan yang perlu. 3 kumpulan makanan. Antaranya yang perlu dielak. Yang kedua, makanan yang ada sukatan. Dan yang ketiga, makanan yang boleh diambil secara bebas. Okey. Terpulang pada anda, makanan yang macam mana nak sediakan. Mungkin nak sediakan, mungkin orang lain sediakan. Yang lelaki orang lain nak sediakan kan. Perempuan dia biasanya masak sendirilah. Betul tak? Itu dia yang saya dapat kongsikan hari ini. Sebab fokus saya untuk membantu mereka yang ada masalah gula tinggi dalam darah. Gula tinggi dalam darah confirm lah pesakit kencing manis kan. Saya nak membantu mereka untuk kembali ceria. Tak perlu nak rasa susah hati lah. Orang yang ada diabetes biasanya paling dia takut kena apa kena kotor kaki kan. So untuk menyelamatkan situasi macam tu, kita kena usahalah. Mungkin dari segi
kawalan makanan seperti yang saya sampaikan hari ini, ataupun mengambil produk-produk kesihatan seperti susu Citojoy. Okey. Anda digalakkanlah minum susu ni. Sebab susu ni dia ada insulin growth factor yang mana boleh mengawal gula dalam darah. Okey. Okey, itu saja yang saya nak sampaikan hari ini. Sehingga berjumpa lagi. Ingat susu, ingat Citojoy. Dan kalau nak lawati website saya www.lindamazlinda.com. Sehingga berjumpa lagi. Berjumpa lagi lain siaran ya. Okey, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.